Dapat tak? Contoh ni, contoh nombor 5 ni. Dapat tak reaction? Ada 32 pelajar je. Macam mana saya nak tengok show participant nak print screen sikit nama 32 tu pun tolak saya seorang. Saya print screen ya. Saya nak buat rekod bukti kehadiran. Mana? Grup PA. Sini. Okey, yang pertama dah sampai Haikal je sini. Okey, print screen lagi. Tak sini pula. Dan last sekali saat ni siapa? Nur Aslan. Kita check attendance. Okey. Reaction. Dapat tak? Kira tak kira ini ni? Kira ke tak kira? Hello? Aku tak salah. Berapa? Jawapan awak? Salah tu apa? Lain kali tanya. Kalau betul dah buat tu check. Check nak check jawapan betul tak? Ni senyap je bila nak tahu. Okey. Kita copy salah ya. Saya ajarlah ini. Supaya awak tak penyelalak dalam final nanti. Okey, saya copy, saya letak sini dulu. Okey, nak cari reaction saya nak dah tandakan kepada awak yang mana AY, dia huruf E dengan D sekarang ni. Support kita pada E dan juga support pada D. So kita ada EX. Kenapa tak jadi EY? Sebab roller kita, kalau yang sebelum-sebelum ni kita ada macam ni kan. Roller support dia akan ke atas. Kali ini huruf A, dia akan jadi AY lah. Yang sebelum-sebelum ni. Perasan tak? Saya cerita ni. Faham tak faham ni? Faham cik. Sekarang kita punya roller pada E ni macam ni. Ni tapak dia ni. So bila tapak dia kat sini, dia akan jadi E lah. Sebab support pada roller, reaction pada support roller, dia adalah daripada bawah ataupun dia bersentuh dengan tapak tu. Dia bukan duduk kat sini. Dia bukan kekal macam ni. Sebab roller kita kat sini bukan macam ni bukan yang kedua ni. So yang kat sini pin. Bila pin, dia ada dua lah. Satu DX dan satu lagi DY. Okey, cara nak buat reaction yang ini, tolong tengok betul-betul tolong faham betul-betul cara nak dapatkan reaction. Kalau tidak, awak yang tak boleh buat dalam final nanti. Macam biasa, bila sebut je reaction, kita mesti melalui 3 proses. Jumlah moment. Nombor 1 jumlah moment, nombor 2 jumlah Y, dan nombor 3 jumlah X. So kita pilih jumlah moment dulu. Okey, ini yang kita buat. So kita akan buat jumlah moment. Bila buat jumlah moment, kita nak pilih pula E ke D. Kenapa ambil E dengan D je? Sebab biasanya kita akan ambil pada support. Support kita sekarang ni ada E dengan D je. Jangan kata-kata nak pergi buat pada B dengan A dengan C ni. So awak pilih E dengan D saja.
So kita nak pilih yang mana, Kimi? E dengan D, nak pilih yang mana? E. Okey, Kimi jawab E. Arif, Farul Arif, E ke D? Eliana, ada tak Eliana? D, Cik, D. Dia saya, Cik. Ha, Dia saya. nak pilih mana? E ke D? D. D. Okey, Abby mana Abby? Ada tak Abby? Saya, Cik. Ha, nak pilih mana? B ke D? Tak tahu nak pilih mana? D. D. Nisa, awak nak pilih mana? Nisa ada Nisa? Ada, Cik. Nak pilih mana? E. Saya nak pilih Faris, cik. Nisa, awak dah jawab belum? Ya. Jawab dah, Cik. Ah, awak pilih mana? E. Oh, bukan pilih Faris tadi. Tahu pula. Eliana, kenapa awak pilih D? Sebab dia ada 3 dia paling banyak reaction. Yes. Itu yang paling betulnya. Kita pilih D ataupun kita pilih tempat yang paling banyak reaction. So kalau kita compare E dengan D, D yang banyak. Kenapa kita nak pilih yang paling sikit? Kita bukan nak buat kuda dalam internal force lagi ni. Kita baru nak cari reaction. Reaction ni awak dah belajar daripada bab 1 lagi. Nak pilih yang mana, nak ambil kat tempat mana. Allahuakbar. Janganlah salah lagi. So kita akan buat pada D. Kita pun buat declaration clockwise as a positive. So sama dengan. So bila kita dah buat macam ni, kita akan tengok semua load yang ada pada kuda kita nak pergi D. Okay, nak mula daripada mana? Kita mula dengan E contohnya. Sekarang kita mula dengan E lah. Yang pertama sekali kita jumpa EX. So kita tulis E. Oh, besarnya pen ni. EX. EX berpusing nak ke arah mana? Nak pergi D. Clockwise ke anti-clockwise? Jawab yang tu dulu. Cepat. Clockwise. Betul, clockwise. Dia putar macam mana clockwise? Ini macam. Okey, dia ikut jam. Bila ikut jam dia adalah positif. Tak nak tulis pun tak apa, nak tulis pun tak apa. Tapi baik tak payah tulis. Nampaklah cerdik kita. Kalau kita tulis, nampak tak berapa cerdik. Okey. Lepas tu, nak darat dengan berapa? Nak pergi ke D. Jarak dia berapa? Ni, jarak dia ni. Berapa ni? Berapa jarak dia tu? 1.5. So dia akan darat dengan 1.5. Okey, settle. Yang pertama ni settle dah, kita dah ambil dah. Dia pun jalan lagi. Jumpa dengan load 40. 40 ni nak pergi kepada D. Macam mana? Berpusing macam ini ke? Ataupun berpusing macam ni? Yang mana satu awak nak buat? Nombor 1 ke nombor 2? Macam mana ya? Cepat. Nombor 1 yang ini, nombor 2 yang ini. Yang mana satu yang betul? Dia berpusing ke arah mana untuk pergi ke D? Kena faham tu. Kena faham betul-betul. Cepat.
Dua. Dua sih. Ya, ya. Satu je. Satu, ya. Satu cik, satu. Awak ada jangkau lukis. Satu hujung jangkau lukis yang tajam tu berada di D. Pensel jangkau lukis tu berada pada C. So awak nak pusing macam mana? Satu je. Satu. Macam mana? Macam ni pun boleh. Macam mana? Ada saya tak boleh apa, cuma saya nak tengah pada awak dengan cara mudah biar awak faham tu macam mana. Satu je. Satu. Jawapan dia satu lah, betul lah jawapan dia satu. Cuma nak suruh awak faham tu. Macam mana? Ni. EX 1.5. Tolak dia tolak ni. Memang dah satu, cumanya macam mana nak suruh awak faham Sebab tak ramai yang faham ni saya rasa ni. Seorang dua yang faham ni. Kenapa ambil satu ni? Kau main tembak je Farah ni. Saya nak tembak satu cik. Macam ni. Okey, dengar betul-betul ni. Sekarang ni awak confused. Nak pilih satu ke nak pilih dua? Cara paling mudah awak buat, awak anggap benda ni ada ni. Bila saya lukis yang benda biru ni, anggap dia ada lah. Kita reka dia ada satu garisan kat sini. Dia ada loop 40 ni. Kita imagine dia kat sini ya. Dia bersudut 90 darjah ni. Dua ni 90 darjah. Sekarang kalau awak tengok kat 40 kat sini. Sekarang ni nak pergi D. Satu ke dua? Satu macam ni. Dua macam ni. Apa? Cepatlah. Satu. Satu ke dua sekarang ni? Kalau kat sini 40 ni dekat sini dah ni. Dua? Dua? Ini kepala kereta awak ni nak pergi D. Dia pergi macam ni ke? Dia akan pergi macam ni? Satu dah. Yang mana awak? Aduh, pening saya. Macam mana cerita kepada awak? Dia akan pergi ikut satu lah. Kat sini dah. Dia akan pergi clockwise lah. Aduh. Mana nak awak faham ni? Patutnya awak faham dah ni. Bukannya baru buat contoh satu ni. Ni contoh nombor 5 dah. Saya telah sekali ni. Nampak dah semua pula dah. Kita ada ni EX darab dengan 1.5. Jumlah momen pada D sama dengan kosong. Okey, so kita ada 40. Okey, saya tanya yang ni dulu semula supaya awak faham. Nak suruh awak faham juga ni kononnya saya ni. Macam mana awak dapat EX ni? Dia akan berpusing macam ni. Dia bukan nak pusing macam ni. Ni. Awak faham tak kenapa kita anggap EX ni dia berpusing ikut jam nak pergi D? Faham tak faham itu? Ni yang saya kata dia garisan straight ni. Ini ada garisan straight. Ini loop kita dengan benda ni 90 darjah. Okay. Sekarang ni 90 ni EX kita ni dia boleh pusing macam ni. Dan dia boleh berpusing makin jauh je ni. Nak sampai pada D. Boleh sampai ke tak sebenarnya? Boleh sampai ke tak? Kalau faham tak faham? Yang ni
EX Awak faham tak EX tu? Tak faham juga. Aduh, payah tak faham juga. Okey. Saya tak faham itu. 40. 40 ni nak pergi kepada D. Okey. Awak nak letak 40 ni tambah ke tolak? Itu persoalannya. Dia berputar dalam arah macam ni ke? Ataupun macam ni? Nak pergi kepada D. Kalau fikir logik kalau saya tengok sini pun saya boleh agak dah. Saya logik akal kita pun dia akan pergi ke arah sini lah. Barulah dia akan berjumpa dengan D ni. Gitu. Umpamanya. Macam umpama awak nak buat bulatan lah. Nak buat bulatan kat sini kan. Bulatan tu sentuh C dengan sentuh titik dia sendiri C. Dan juga tersentuh dengan D tu. So dia akan pergi macam ni lah. Kalau macam ni dia tak sentuh ni, dia akan main gini lah. Lepas tu dia kalau awak nak sentuh lagi ni, dah makin mengarut lah lukisan awak ni. Dia jadi gitu. Logik pun kita boleh tahu. Oh, faham. Faham tak faham ni? Aduh, ya Allah, Tuhan Faham kaya. juga. Hantar awak lah. Saya malas dah nak cerita. Banyak sangat lah saya bagi contoh pengenerangan benda ni. Saya nak cerita dengan mudah ya sekarang ni. Okey. Awak akan tolak. Senang. Sini ya. Nak faham, belajar sendiri. Tak faham, nasib awak lah. Saya dah terang banyak kali dah. Tolak 40 sebab dia akan lawan jam. Okey. Jarak 2. So ini jarak 2 Lepas tu tolak lagi 40. Benda ni akan gerak lagi. Kita akan jumpa loop yang terakhir ni 40. 40 ni nak pergi kepada D. So dia akan berpusing macam ni lagi. Lawan jam lagi. Okey, tolak 40 darab dengan jarak dia adalah 4. Jarak dia. Lepas tu dia akan jumpa dengan 20 yang ni. Loop 20 ni. Okey. 20 ni nak pergi kepada D macam mana? Okey, dia sama jarak dia sama 1.5 jugalah. Okey. Oh, mas. So awak akan dapat dia ni nak pergi D. Gitulah umpamanya. Kalau awak buat ke bawah, tak tahu dia nak pergi mana tahu ni. Nak sampai kat D, sampai jauh lah. Kita tak nak lah macam tu. Okey, so awak akan tambah 20 darab dengan 1.5. Awak jangan fikir soalan bentuk support belah tepi ni tak pernah keluar. Pernah keluar dalam final. Dan ramai pelajar tak boleh jawab lah. Sebab dia tak boleh nak cari reaction. Saya tak tahulah untuk awak ni keluar ke tak. Kalau tak keluar, Alhamdulillah. Kalau keluar, nasib badan awak lah. Okey, settle. Bila awak dah siap semua tu, awak akan dapat lah EX dengan DY-DX. Saya tak nak tunjuk. Cari sendiri dah. Cuma saya boleh bagi tahu jawapan lah. Okey, awak akan dapat jawapan 140, 80 dan negatif 160. Okey. Saya nak tunjuk yang kuda dalam ni. Kita print screen ni. Oh, dah ada dah. Start sini balik. Jawapan kita tadi, kita ada EX kita 140 positif. Kita declare pun ke kiri. So kekal. Kita declare ke kiri, kita dapat jawapan positif. So kita kekal kat sini 140. Ini adalah 140. Okey. Lepas tu kita dapat DY kita 80 yang ni. 80. Kita declare ke atas positif. Okay, kita dapat positif, kita kekal DY kita dalam bentuk ke atas sebanyak 80 kat sini. Sekarang kita nak tengok DX kita. DX kita declare dia ke kiri. Kita dapat jawapan negatif
Maksud apa yang kita declare tu, kita kena terbalikkan dia. So DX kita sekarang ni adalah ke kanan 160. Okay, saya lebih fokus. Saya nak ajar benda ni, benda kat dalam ni, nak cari internal force. Reaction awak belajar sendirilah macam nak dapatkan tadi. Okay, nak tunggu awak faham sebiji-sebiji, lambat lah. Okay, sekarang ni kita nak buat yang mana dulu. Dengar yang saya cerita. Tak payah nak jawab lah, saya tahu dah awak tak buat lagi. Dengar yang saya cerita Fokus lah. Kalau pulang pada awak lah, saya tak nak nasihat banyak kali, malah dah awak besar dah. Okay, nak dapatkan F. Kita nak cari mula-mula sekali adalah F. Kita akan buat yang mula-mula sekali adalah pada E ke C, 1 lawan 1. 140 ke kiri, kita kena balas dia ke kanan sebanyak 140. Allah, besarnya marker ni. Ya, saya kecilkan sikit pen saja ni. So kita akan ada ke kanan sebanyak 140. Dengar apa saya cerita. Jangan nak contoh-contoh kat mana, jangan nak perhati benda lain. Okay, settle yang pertama. Lepas tu kita ada lagi pada D kita tak boleh buat sebab dia terlalu banyak. Saya nampak banyak. Pasti Y 80 ni dah banyak. Sini ada Y, sini pada Y lagi. So tak boleh buat. Mana saya sebut tu ni. 80 ni saya tahu dia adalah Y. Dia naik ke atas. Tapi saya tahu kat sini ada Y lagi, kat sini pada Y lagi. So saya tak nak buat. Jadi saya akan pening kepala. Biar je. 160. D ni 160 pasti add. Saya tahu juga ada add kat sini dan ada add kat sini. So ada dua kat situ yang saya tak tahu nilai. Jadi saya biar dulu. Okey. Sama juga pada C ni. C saya tak boleh nak buat sebab saya nampak C sekarang ni ada C ni pasti yang ada 40 ni adalah pasti Y. Saya nampak pasti Y ada kat sini satu, kan kat lerayan ni satu. So ada dua pasti Y kat atas. Saya tak boleh nak buat. Biar. Okey, pada C juga saya ada 140 ni. 140 pasti add. Dah bergerak ke kiri. Jadi saya nak seimbangkan dia ke kanan. Yes. Macam boleh buat. Kita ada pasti add kat sini. Okey, kita ada pasti add ke kat sini satu, arah add. Tak boleh buat. Kita ada add kat sini dan kita juga ada add kat sini. So kita ada dua tempat yang kita tak tahu. Sini mungkin 70 dan mungkin sini 70 juga. Okey, dapatlah 140. So kita ke kanan dua-dua. Mungkin boleh jadi macam tu. Tapi mungkin juga sini 100. Mungkin sini 40 je. So yang mungkin-mungkin semua ni tak boleh buat. Jangan buat. Padam balik dia. Jangan nak main mungkin-mungkin dalam pengiraan struktur ni. Awak mesti confident. Salah kira, silap terbalik rumah awak nanti. Okey. So nak buat yang mana? Semua tak boleh buat. So kita buatkan tempat A ni. Ini kita boleh buat. Saya sengaja tunjuk yang tak boleh buat dulu. Okey. A macam mana nak buat? Sekarang ni A. Saya nampak pasti Y A sebanyak 40 turun. Jadi saya kena seimbangkan dia. Bila saya nak seimbangkan dia, saya kena naik ke atas sebanyak 40. Apabila naik je 40, pasti N ni akan ada. So saya kena kira segitiga ni. Segitiga ini bersaiz 2. Kita ambil tengah-tengah ni. Tengah-tengah ni panjang semua sekali adalah 1.5. So tengah-tengah dia adalah 7.5. Sorry, 7.5 pula. Itu 15. 0.75 lah maksudnya. 0.75. Okay. So kira lah. Tolong kira seorang. Faris tolong kira. Nilai X kat sini. X bahagi 2 sama dengan X bahagi 2 sama dengan X bahagi 2 sama dengan
40 bahagi 0.75. 30. Berapa? 30. 30. So akan dapat nilai dia adalah 30. Ya betul. Ya. Salah tu. 106.67. 106.7. Jawapan betul. Awak akan dapat 106 poin saja. Awak tengok jawapan kau kira Kimi. Kira cik. 106.67. Ini yang kita dapat. Okey, payah. Tak boleh tulis sini. Aku nak tunjuk yang bawah dekat awak. So saya tulis atas dia Saya tulis sini 106.67. Okey. Itu yang kita dapat. Yang dalam ni awak kira nanti. 02 punca balik awak akan dapat kat sini. Sekarang ni A. A ni kita ada ke kiri 20. Yang kita dah ada sekarang 20 ke kiri. So tak seimbang. A bergerak ke kiri sebanyak 20, tapi A juga dah bergerak ke kanan sebanyak 106.67. Sangat ketara beza dia. Yang ini 106, ini 20. Jadi berapa lagi nak seimbangkan A, kena ada berapa nilai dia? Kira sekarang. Berapa? 86.67. 86.67. Nilai dia kita dapat 86.67. Ke kiri ke kanan pada A? Ke kiri. Ke kiri, yes. Ke kiri. Settle. Letak negatif. Ni pun negatif. Okey. Settle yang tu. Bila settle kat situ, kita boleh buat C sekarang ni. C kita sekarang ni ada dua. Dari kiri pun ada nilai, alih kanan pun ada nilai. Belah kiri nilai dia adalah 86.67. Belah kanan dia adalah 140. Seimbang tak sekarang C ni? Dalam arah kiri kanan. Itu je konsep dia. Seimbang ke tak seimbang? Tak. Tak. Belah kiri kecil lah 86.67. Belah kanan ada 140. Jadi kalau kita nak seimbangkan dia, kita kena bagi berapa nilai dia? Nak suruh stabil tak gerak C tu. 53.33. 53.33. Okey, kita dah tahu nilai dia adalah 53.33. Dia akan berlaku pada leraian. Cuma arah mana sekarang ni? Ke kiri ke kanan? Kiri. Kalau ke kiri dah jadi 140 ni ke kiri, Ke tambah kanan, dengan ke 53.33 ke kiri juga. Kanan. Ke kanan. So ini adalah ke kanan sebanyak 53.33. So kita kena kira yang ini pula. Segitiga ni 2 dengan 1.5. Segitiga dia yang baru adalah 2 dengan 1.5. Bukan segitiga yang tadi sebab segitiga tak sama saiz ni sekarang ni. Ini segitiga kita adalah 2 dengan 1.5. Okey, so awak akan dapat satu nilai kat sini. Awak copy balik. Copy balik je. Saya tak nak tunjuk semua lah, awak buat nanti Okey, settle kat situ. Awak akan dapat nilai kat dalam ni lah. Sama juga kat sini. Ini awak copy, awak akan letak kat atas ni. Macam tu. Okey, jawapan dia awak akan dapat macam ni. Last sekali. Okey. Kita dah buat tadi sampai macam ni. Ini 40 dengan 53.33 ni 40 dengan 5.33. So kita dapat 66.66 lah. Saya copy letak atas. Cuma yang sekarang ni awak tak ada lagi je ni sebenarnya. Ini sahaja. Okay. Kita dah buat sini. Kita copy 40 ni, kita letak kat sini.
So kita tengok titik B B kita sekarang ni dah turun sebanyak 40. B kita turun sebanyak 40. Okey. Kita tengok sini. B kita turun sebanyak 40. 40 ni kan dia masuk sini kan nanti. So kita kena seimbangkan B, kita kena letak ke atas sebanyak 40. Okey, so kita akan ada ke sini. Bila 40 ni nak guna segitiga yang mana? Itu yang persoalannya sekarang ni. Segitiga yang mana kita nak pakai dia. So kita kena guna segitiga. Awak boleh pakai segitiga yang besar ni. Iaitu saiz dia adalah 4 dengan 1.5. Sebab bila nak guna segitiga ni, awak kena pastikan dia adalah bentuk 90 darjah kat sini. Dia tak boleh segitiga yang sangat. Macam yang ni yang segitiga yang tengah ni, BCD ni segitiga sangat kita panggil. Tak boleh pakai. Kita mesti pakai segitiga yang bersudut 90 darjah. So yang ini awak akan dapat sama nilai 40 dengan 106.67. Kita copy balik lah tak sini. Sebab sama nilai, kita tak boleh lah tekan calculator 2 kali. Dan last kali awak akan dapat kosong kat sini. Macam mana boleh jadi kosong? Sedangkan kat sini ada 80. 80 yang ini dia dah bertindak balas. Dia telah di cover oleh 40 ni dan 40 kat sini. Okey. So, memang saya sengaja tunjuk laju yang ni. Saya nak buat lah. Sepatutnya awak buat dulu ni. Bukan baru nak buat malam ni. Saya bagi masa untuk awak buat semula yang ni. Sebab esok petang kelas waktu lab kan. Saya akan ambil kelas waktu lab esok petang. Untuk subjek ni lah. Subjek lain lah. Subjek mana lagi. Untuk bab baru. Bab 7. Esok masuk bab 7. Hari Selasa kelas asal kita pun bab 7. Dan hari Khamis bab 7. Habis satu bab. Okey. So yang ini awak kena settlekan juga. Saya nak awak settlekan juga. Saya nak bagi jawapan terakhir je pada awak. Jawapan terakhir awak akan dapat ini. Sepatutnya awak dapat macam ni lah. 0.052 meter. Ini pelajar ni buat dalam meter. Dia tak tukar lah. Ini kes yang tak tukar. Tengok. Bila dia tak tukar, dia hanya ambil length dalam bentuk meter. Tak darab dengan 1000 lah. Macam kita buat lah contoh 3. F mu L. Dia akan ada F mu L sahaja. AE duduk kat luar. So tu pula kalau awak rasa sini nak tukar, tukar terus. Tapi kalau yang ini awak nak tukar, awak akan pening kepala awak. Sebab dia tak bagi A kepada awak kat sini. Dia tak bagi nilai A. Dia hanya bagi AE. Bila dia bagi AE, memanglah awak tak boleh tukar lah. Kecuali awak dia bagi pada awak A sama dengan 200 mm square. Sekarang dia tak bagi tau. Dia bagi AE je. Okey, itu saja untuk bab. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mula kelas hari ini dengan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, 15/38. Tak sampai separuh yang ada. Tak apalah. Saya akan buat juga kelas ni. Last kita jumpa itu 2 hari lepas kan? Ahad malam lah. Betul tak? Hello? Ya, Cik. Okay. So last yang kita jumpa itu, kita buat benda contoh ni. Dan awak tak boleh buat kan? Tak faham apa nak buat. Dengan nak cari reaction semua tu lah itu. Jadi sebelum masuk bab 7 tu,
Saya nak terangkan sekali lagi pada awak. Tak puas hati saya awak tak boleh faham yang ni. Okey, yang pertama ni, awak nampak tak yang saya tunjuk ni? Saya belum present lah. Saya dah share dah hari tu. Saya dah tekan present now lah. Nampak tak whiteboard ni? Nampak, Cik. Dua-dua gambar ni nampak? Ah, Okey. Dua-dua gambar ni gambar yang sama je sebenarnya. Cuma saya nak tunjuknya. Okey. Alamak, saya tak ambil kalkulator. Awak ada kalkulator kan? Sekarang ni, dalam soalan ni, saya takut soalan yang final akan keluar bentuk load support yang sebelah kanan kiri ni. Awak bawah ni awak selalu jumpa kalau support kat bawah. Bila support yang sebelah kiri ataupun kanan, pengiraan dia awak akan pening-pening sikit lah. Benarnya sama je. Okey, dengar sekali lagi kan. Sebelum kita masuk bab 7, kita tengok sekali lagi je ni. Saya nak tunjuk awak, apabila support ni ada sebelah kanan ataupun kiri nanti, awak kena faham dulu dia punya support dan dia punya reaction ni akan ada kat sini lah. Dia akan jadi bentuk EX lah. Kalau sebelum-sebelum ni awak jumpa roller, dia ada bawah, awak akan tulis dia adalah E apa? Contohnya ni huruf E jugalah. Awak akan tulis E apa kat sini? EY. Yes, EY. Sekarang ni kita cari EX, kita tak cari EY dah. Sebab support kita kat tepi. So sama juga yang case kat D ni. D ni awak akan ada DY dengan DX. Okey, itu saya tak nak tunjuk banyak lah. Saya nak tunjuknya yang cara nak kira tu. Okey. Sekarang ni kita akan cari reaction. 3 punya bulat warna merah tu kita nak cari. Kita tahu bila nak cari reaction ada 3 benda je. Jumlah moment, jumlah X dan jumlah Y. So kita akan buat jumlah moment dulu. Jumlah moment. Dan kita clockwise, kita assume clockwise adalah positif. So bila nak buat jumlah moment, kita kena pilih. Kena pilih antara dua support. Ingat betul-betul, pilih antara dua support E dengan D. Bila nak pilih E dengan D, awak kena decide satu je. Nak E ke nak D? So nak selamat ataupun nak lebih memudahkan kerja kita, kita pilih tempat yang ada banyak load ataupun banyak reaction. So antara D dengan E sekarang ni, yang banyaknya D lah, sebab D ada dua bulat tu, mana merah tu. E ada satu je. So kita ambil jumlah moment pada D sama dengan 0. Itu yang pertama awak dah buat. Okey. Lepas tu kita nak cari reaction nak cari moment ni. So kita kena tengok semua load yang nak ada kat sini nak pergi kepada D. Awak dah pening-pening lalak itu. Contoh sebelum ni awak boleh buat, tapi bila contoh yang macam ni awak dah pening dah. Macam mana nak pusing ke jam ke dah wajah. Okey, mula-mula sekali awak akan nampak moment adalah load yang ada adalah EX ni, yang saya tanda hijau ni. So dengar cerita sekali lagi. EX nak pergi D, anak panah dia ke sini, ke kiri lah. Dia akan berpusing. So yang ini nampak jelas lah, dia akan berpusing ikut lawan jam lah, sebab dia akan pusing macam ni je kan. Itu yang awak nampak lah. Dia takkan tiba-tiba berpusing macam ni, sebab anak panah dia kat depan ni. So awak jelas lah, awak tahu, oh yo, ini memang dah confirm jelas dia akan ikut jam. Darat dengan jarak dia 1.5. Jarak dia adalah 1.5. So awak akan tulis yang pertama EX besar dengan temuan tadi. EX darat dengan 1.5. Dengar tak dengar saya cerita ni? Hello? Dengar, Cik. Kena respon lah. Kalau saya tak tahu, saya cakap seorang ke dengan awak ni. Okey, settle EX. Lepas tu kita jalan lagi. Benda ni gerak. Jumpa dengan 40. Okey.
Sekarang ni awak confuse yang ini 40 ni. 40 ni nak pergi kepada D. Okey. Kita mungkin boleh pergi macam ni awak rasa. Kenapa kecil sangat ni? Mungkin boleh pergi macam ni. Mungkin boleh pergi macam ni. Nak pergi D. Sampai juga kat D. Ini awak ada pening-pening lalak ni. Okey, apabila kes macam ini, kes macam ni, saya suggest pada awak, saya nasihatkan awak, dengar saya nak cerita ni. Apa yang kita kena buat supaya kita lebih mudah pada kita. Kita ambil load yang 40 ni. Ini garisan merah ni, yang saya nak buat garisan merah ni. Okey, ni saya buat dulu. Kita anggap dia ada kat sini lah. Yang dia ada kat sini. Ini 40 ni, saya buat satu garisan yang saya tambahan ni. Garisan ni saja-saja je kita buat ni. Garisan, kalau dalam lukisan tu garisan unjuran kita panggil. Okey. Kita anggap warna merah ni ada. Kita alihkan 40 tu duduk sini. Ini anggapan kita dalam kepala kita je. Tak perlu lukis pun sebenarnya. Tapi kalau saya tak lukis ni awak tak faham lah. 40 ni kat sini. Okey. Nampak tak yang saya lukis 40 tu? Nampak tak nampak sana ni? Nampak cik. Okey. Nampak je. Okey, nak faham? Kita anggap je ada. Kita anggap ada kat situ. Sekarang cuba awak fikir logik. 40 nak pergi D. Dia akan berpusing macam ni ke? Nombor 1. Atau dia akan pusing macam ni? Nombor 2. Tengok kepala dia ni. Kepala anak panah dia ni. Dia nak pergi D ni. Macam mana awak rasa? Tak boleh imagine. Nombor 1. Nombor 1 je. Kalau awak tak boleh imagine lagi, awak anggap diri awak tu, diri awak berada kat sini, tengah-tengah ni. Antara titik load tadi dengan D tu awak ada tengah-tengah. So awak akan nak pergi D macam mana? Nombor 1 ke nombor 2? Nombor 1. So awak akan dapat nombor 1 lah. Awak akan pergi macam ni lah ke D. So samalah yang ni. Kita boleh buatlah yang ni. Dia akan jadi lawan jam ke ikut jam? Lawan. So kalau kita lawan jam, kita tolak 40. Jarak dengan berapa? Jarak dia ni. Jarak dia ni. Yang ni, yang kita andaikan tadi ni jarak dia. Berapa jarak dia ni? 2. 2. Okey, settle yang 40. Okey. Lepas tu kita ada lagi 40. Yang satu lagi kan? 40 yang ni pula. So 40 yang ni dia sama juga ni. Sama dengan 40 kat sini. Jadi 40 yang ni akan jadi ikut jam ke lawan jam sekarang ni? Lawan jam. Nak lawan jam kan nak ikut jam? Lawan. Awak kena lawan jam jugalah. Kalau awak tak mahir lagi, awak buatlah satu garisan pula sini. Garisan baru. Garisan baru ni straight, panjang dia. Loop dulu kat sini. Entah 40. So awak adalah, panjang dia adalah 4. 40 yang ini akan awak duduk kat tengah-tengah. Berpusing macam ni nak pergi D. So awak akan dapat lah 40 jarak dia berapa sekarang? 4. 4. Okey, settle yang tu. Okey, yang last kali adalah kita punya 20 tu. Okey, sekarang ni 20 kita ni 20 ni dia sama dengan EX tadi. Kedudukan yang sama ke kiri.
So bila ke kiri, cik saya tak faham ni dia duduk sini. Kalau awak tak faham dia duduk kat situ, awak alihkan 20 ni, letak segaris yang kita unjuk kat sini. Contohnya kita buat garisan ni lah. Tak ada masalah, kita andaikan dia duduk kat sini, benda ni duduk kat sini. So awak akan ada, saya buat ni semua pening dah awak ni, banyak-banyak lukisan ni. Okey, 20 ni, nak selesaikan 20 ni. Kita tahu ni 20 ada lagi. Sekarang 20 nak pergi D, ikut jam kan lawan jam. Ikut jam. Nah, dia sama dengan EX lah. Awak hanya perlu imagine awak ada kat tengah-tengah antara garisan A dengan D ni. Dia sebenarnya A ke D kan, tapi kita tak boleh buat dalam bentuk serong. Jadi kita anggaplah A ni duduk sama betul je dengan D. Tak sini, tak sini. Kalau saya tak letak pun, saya tak buat lukisan ni. Saya dah boleh imagine lah 20 ni akan ada kat sini. Saya duduk kat tengah-tengah ni. So saya kat sini, badan saya kat sini, satu kaki saya kat sini, satu kaki saya kat sini. Saya kangkang kaki saya kan. So sini saya dan sini pun saya. So barulah saya boleh pusing macam kipas kan. Pulang lah awak nak faham macam mana. So 20 ni akan jadi tambah ke tolak? Tambah 20 darab dengan berapa? 1.5. Ya, 20 darab dengan 1.5. Proses ni awak akan dapat lah. Okey, ini kaedah pertama. Okey, ni sama dengan kosong lah. Dah habis dah sama dengan kosong. Saya tak nak selesaikan ni, saya cuma nak tunjuk macam nak dapat pusing jam ke ikut jam je. Okey, sekarang kita cuba buat ini. Saya alih ke sini. Kalau awak tak faham sangat lah, soalan ni kita dah tanda ni, kita tanda EX betul dah. Kita dah tanda DX pun kita dah tanda. Lepas tu kita pun rotate lah sekejap. Buat macam ni. Okey. Tapi saya akan buat pening ya duduk gini. Look dia duduk kat sana kan. Okey. Contohnya kita kira macam ni lah. Kita akan buat jumlah momen pada D sama dengan kosong. Tapi saya tak suggest awak buat macam ni, sebab awak akan lebih memeningkan kepala awak. Equal 0. Keluar sebagai 0 keluar sebagai positif. Okey, kita akan ada yang pertama EX. So EX nak pergi D, anak panah dia ke atas. So dia akan jadi macam ni. EX darab dengan jarak dia 1.5. 1.5. Okey. Awak nampak tak yang saya tengah buat ni? Nampak cik. Okey. EX darab dengan 1.5 yang pertama. Lepas tu awak akan jumpa 40 pula. 40 ni kan. So 40 ni kita alih, konsep sama, kita alih letak sini. So kita ada 40. Nak pergi D, kita kat tengah-tengah. So nak pusing yang 40 ni 40. Kita dah alih kat sini Dalam imagination kita letak 40 kat sini. So dia akan pusing macam ni Lawan wajah, tolak 40. Sorry. Alamak. Tolak 40 darab dengan jarak dia. Jarak dia adalah 2. Lepas tu kita akan tolak lagi 40 ni. 40 ni saya tak faham duduk sini ni. So saya alih tak sini dulu. Ini 40 yang kedua. Bila macam ni kita faham dia akan jadi negatif Ia ikut lawan jam. So tolak
40 darab dengan 4. Okey. Last sekali kita ada 20 ni. 20 ni kita tak faham juga cara nak buat sebab duduk sini. So kita alihkan 20 tu, kita letak kat sini dia sekejap. 20 tu saya letak, saya alih lah. Letak sini juga 20. Umpamanya duduk sini lah. So dia sama konsep dengan EX tadi lah. So kita akan tambah 20 darab dengan 1.5. So awak dapat dua calculation. Sama ada awak buat macam soalan asal je, awak tak perlu pusing-pusing benda ni. Dan satu lagi, awak akan dapat ini. Sama sahaja. Mana-mana yang menyenangkan awak follow lah. Kalau saya senang je ni je. Saya tak nak pening-pening kepala saya, pusing-pusing ni. Saya akan buat kaedah ni je. So hopefully awak faham lah untuk yang ini. Kalau tak faham lagi, awak kena buat latihan banyak-banyak lah. Okay, settle yang ni.